Amaran Scam. Sedia maklum dengan taktik yang sering digunakan untuk menipu mangsa dan jenis-jenis penipuan kewangan di Malaysia. Lindungi diri anda dan mereka yang tersayang daripada penipuan kewangan. Kongsi pengalaman anda dan bantu orang ramai menjadi lebih berwaspada. Like dan follow Amaran Scam sekarang. Untuk sebarang pertanyaan atau aduan, hubungi BNM Telelink. Sepuluh perkara yang mungkin anda tidak tahu tentang Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia bukan bank biasa. Macam mana tu? Bank Negara Malaysia bukan bank biasa. Ia bank pusat negara. Satu-satunya. Mereka berusaha mengawal inflasi supaya harga tak melambung dan nilai mata wang kita terus stabil. Mereka mengawal kadar faedah supaya harga barangan dan perkhidmatan terus stabil. Bila harga stabil, kita lebih yakin berbelanja dan melabur. Barulah pertumbuhan ekonomi akan berterusan. Mi goreng siap! Bank Negara Malaysia mengeluarkan wang tetapi tiada ATM. Betulkah Bank Negara Malaysia tak ada ATM? Betul. Tapi mereka mengeluarkan wang kita. Mereka bukan saja mencetak, mereka juga memastikan bekalan yang cukup dan berada dalam keadaan yang baik. Wang kita yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang canggih. Bank Negara Malaysia, pembayaran menjadi mudah dan selamat. Alamak, tak cukup wang pula. Tak ada hal. Kad debit boleh Pak Din? Boleh. Bank Negara Malaysia komited membangunkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan selamat. Bank Negara Malaysia membantu pertumbuhan ekonomi dan kewangan negara. Mempunyai kepakaran untuk merumus dasar ekonomi dan kewangan yang berkesat, turut memberi khidmat nasihat kepada kerajaan tentang dasar-dasar ekonomi dan kewangan yang boleh memakmurkan rakyat. Bank Negara Malaysia memastikan sistem kewangan kukuh dan berintegriti, mengawal selia institusi kewangan bagi memastikan sistem kewangan negara terus kukuh dan berdaya saing. Bank Negara Malaysia mengutamakan hal kewangan anda. Melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit atau AKPK, anda boleh mendapat pendidikan dan kaunseling kewangan. Jika anda mempunyai hutang tidak terurus, AKPK sedia membantu. Bank Negara Malaysia mengurus rizab pertukaran asing negara. Pengurusan rizab yang strategik mewujudkan pasaran kewangan yang stabil dan teratur. Rizab Bank Negara Malaysia boleh digunakan untuk pembayaran import, hutang mata wang asing atau mengurus aliran keluar modal. Bank Negara Malaysia membantu membantras penipuan kewangan. Setiap pelaburan pertukaran mata wang asing boleh memberi you dividen sebanyak 10% setiap hari. Dalam 3 bulan, boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh pergi melancong ke mana-mana saja. Saya nak fikir dulu. Sekaranglah masanya. Esok dah mungkin terlambat. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Bank Negara Malaysia bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan untuk membawa individu yang disyaki ke muka pengadilan bagi kes-kes yang berada di bawah bidang kuasanya. Bank Negara Malaysia berusaha memastikan tiada yang ketinggalan. Bank Negara Malaysia berusaha memastikan pengguna dan para usahawan di mana-mana jua mendapat akses kepada perkhidmatan dan produk kewangan. Usaha berterusan turut giat dijalankan bagi membentuk masyarakat celik kewangan. Di BNM Link, pusat sehenti yang memberi khidmat nasihat dan maklumat serta menerima aduan berkaitan produk dan perkhidmatan kewangan. Perkhidmatan BNM Link tersedia di pejabat-pejabat wilayah Bank Negara Malaysia. Pak Din, link bergerak Bank Negara Malaysia dah sampai. Kita ada banyak maklumat dan perkhidmatan yang kita nak kongsikan bersama, antaranya skim pembayaran mikro yang mana tuan-tuan boleh membuat permohonan melalui institusi kewangan yang terlibat. Pak Din, macam ni ke warung boleh jadi kafe ni. Ada kopi keleteng.
Bukan kopi latte. Kef latte lah, Pak Din. Bank Negara Malaysia memelihara khazanah dan sejarah negara. Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia mengalu-ngalukan anda menerokai sejarah mata wang dan menghayati hasil seni karyawan tanah air. Di Bank Negara Malaysia, setiap yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Hello, boleh saya bercakap dengan Madam Lee? Ya, siapa ni? Saya Constable Harry dari IPD Putrajaya. Daddy cakap dia polis. Takutlah. Saya telefon ni adalah kerana disebabkan oleh permohonan cik yang untuk apply loan RM100,000 tu telah diluluskan. Betul ni? Dalam 1 jam je? Okey, macam ni cik. Untuk nak dapatkan duit RM100,000 ni, saya perlukan beberapa maklumat tambahan lah cik. Boleh cik, boleh. Jadi cik, kami hanya perlukan salinan IC, cik punya kad bank, PIN number dan juga kata laluan cik. Saya akan hantar yang semua cik nak tu dekat nombor yang cik bagi tadi tu.如果你也遇到这样的情况，千万不要拨打对方给的电话号码，否则的话，喂，我收到信息说我刷了5000多块，可是我没刷那么多。请问你的名字是？我们怀疑你的银行账号被盗用，我们需要转交给国家银行的官员，他们会帮你处理。好。这里是国家银行，你的户口资料已经是外泄，安全起见，我们将冻结你的户口。啊，那我的户口钱怎么办？别担心，这里需要你提供一些银行资料，然后请你把存款全部转移到 JKL 银行。好，那你给我 JKL 户口号码。不要轻易相信信息里的电话号码，如果有疑惑，可以直接拨打给 BNM TallyLink 查证。我们这里是 QPP 银行，要通知你在我们的银行记录里有50千的贷款记录。啊？我没有贷款哦。可能是个人资料被盗用的，我帮你把电话转接到警局，请先别挂断哦。好。你好，我是沙珍，我们怀疑你的账户涉及洗黑钱。怎么会这样啊？我没有洗黑钱哦。建议你继续开通几个 online bank account， 把你所有的存款都转出去。如果你不这么做的话，你就会在洗黑钱罪名下被判监禁。好，我马上弄。受害者因为太紧张，把个人资料包括银行账号、密码、DAC 号码，通通都告诉对方。等到惊觉不对劲，找亲友帮忙，才发现银行户口里的钱都已经被掏空了。当你接到来历不明的电话，说你有麻烦了，要求你转账，这些都是不法之徒惯用的诈骗手法和台词。记得保持冷静，最好立刻挂掉电话，然后拨打 BNM TallyLink 1300885465查证，别成为下一个受害者。Aku seorang pencinta wanita, Norihan namanya. Kami berkenalan di Instagram. Orangnya sopan, baik, lulus juga. Tapi tak apa, janji tak main TikTok. Mak aku tak bagi. Hubungan kami jarak jauh. Tak pernah lagi berjumpa. Maklumlah kerja di kawasan pedalaman Sudan. Hanya berbual melalui telefon. Kadang-kadang nak video call, tapi kamera rosak lah, internet slow lah. Hari ni gelap tak ada lampu lah. Tak dapat video call mulalah merajuk. Susah betul nak bujuk. Aku cakap kat dia tak apa. Aku janji berhenti kerja dalam masa 2 bulan. Jumpa kat Malaysia, lepas tu terus kahwin. Dia macam tak percaya. Untuk buktikan aku serius, aku hadiahkan kat dia. Betul, nak bagi $100,000. Dia gembira gila. Terus bagi nombor akaun, IC, alamat untuk aku pindahkan duit. Tapi, macam-macam prosedur pula. Di Januari, saya buat panggilan daripada Country Bank. Pasal dia macam ada 100k transaksi untuk diproses. So untuk teruskan, saya kena bayar processing fee $2,500, insurance fee $1,500 dan anual fee $500. Aku cakap kat dia, ikut je lah prosedur. Bayar je lah. Nanti dia jumpa ada je lah. Duit dah masuk. Yes.
Terima kasih kerana menunggu. Kami sudah terima bayaran, so kami akan hantar ke resit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih sebab kayakan aku. Cerita duitmu kini menjadi cerita duitku. Sekian sahaja cerita aku pencinta wanita. Sekarang siapa dah dengar cerita aku seorang putera Nigeria. Hello, boleh saya bercakap dengan Madam Lee? Ya, siapa ni? Saya Constable Harry dari IPD Putrajaya. Dia cakap dia polis. Takutlah. Saya telefon ni adalah kerana disebabkan oleh permohonan cik yang untuk apply loan RM100,000 tu telah diluluskan. Betul ni? Dalam 1 jam je? Okey, macam ni cik. Untuk nak dapatkan duit RM100,000 ni, saya perlukan beberapa maklumat tambahan lah cik. Boleh cik, boleh. Jadi cik, kami hanya perlukan salinan IC, cik punya kad bank, PIN number dan juga kata laluan cik. Saya akan hantar yang semua cik nak tu dekat nombor yang cik bagi tadi tu. SOP dipatuhi oleh setiap rakyat di negara ini. Siapa pula ni? Nombor siapa ni? Angkat je lah. Ini adalah notis terakhir dan anda akan dikenakan tindakan mahkamah. Panggilan anda akan disambungkan kepada pegawai yang bertugas. Hai Encik, boleh saya tahu Encik yang terima panggilan atau Encik yang buat panggilan ya? Saya yang terima panggilan. Kenapa? Ya, boleh saya tahu Encik bayar cukai melalui e-filing, PCB atau di kaunter? Oh, saya bayar cukai melalui apa yang Encik cakap tadi. Semua itulah. Okey, macam ni ya Encik. Kepada sesiapa yang terima panggilan ni, berkemungkinan mempunyai tunggakan cukai. Berkemungkinan? Kenapa awak tak sahkan betul-betul benda ni? Nak main mungkin-mungkin pula. Kan? Okey, baik Encik. Encik boleh bacakan nombor kad pengenalan Encik tak? Nombor kad pengenalan saya? Sepatutnya awak yang tahu nombor. Assalamualaikum, apa khabar anda semua penonton-penonton yang bersama dengan kami pada malam ini. Apa khabar? Baik ke tak tu? Jumpa lagi pada malam ini dan khabarnya ada yang ketika ini berada bersama dengan kami di depan laptop, dekat telefon dan ada juga dalam perjalanan yang mungkin pulang ke kampung yang stuck traffic jam, maklumlah Kuala Lumpur hujan lebat petang ni, dan di mana saja anda berada, kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik hendaknya, dan kalau memandu sambil mendengar kami ini, pastikan anda juga selamat dalam perjalanan anda insya-Allah. Dan pada malam ini seperti yang telah pun kami janjikan daripada minggu-minggu sebelum ini, kami akan bawakan satu lagi topik menarik untuk sama-sama kita kongsikan untuk manfaat diri, keluarga dan juga rakan-rakan yang
kami ingin anda kongsikan bersama dengan kita agar bagi mengelakkan diri kita ini daripada terjerat dan menjadi mangsa daripada penipu-penipu ataupun penipuan-penipuan. Contohnya kita dah kongsikan tentang topik skim cepat kaya, Makau scam, kedai akaun, dan pada malam ini kita nak kongsikan topik berkaitan phishing scam. Dan bagi anda yang baru saja bersama dengan kami nak kongsikan juga yang mana kami galakkan untuk anda tekan like dan juga share Facebook kita ini agar sama-sama dapat kita kongsikan pengisian kita pada malam ini bersama mereka yang tak dapat pun bersama dengan kita ketika ini. Okey, dan seperti yang telah pun kami maklumkan pada minggu-minggu sebelum ini, yang mana sesi web minat ini telah pun bermula daripada 13 Oktober yang lalu dan akan berterusan sehingga 24 November nanti. Yang mana 5 episod akan diadakan dalam bahasa Malaysia dan 1 episod akan diadakan dalam bahasa Mandarin dan 1 lagi episod dalam bahasa Tamil. Dan kami juga nak kongsikan kepada anda, selain daripada kami nak beri anda pelbagai informasi-informasi dan juga maklumat-maklumat berguna yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita bagi mengelakkan diri kita daripada ditipu, anda juga sebenarnya berpeluang untuk memenangi hadiah iaitu Touch and Go bernilai RM300 dan juga hadiah daripada amaran scam. Dan anda juga berpeluang untuk mendapat e-certificate jika anda bersama dengan kami dari awal hinggalah ke hujung siaran kita. Okey, dan sebenarnya pada minggu ini kami nak kongsikan sesuatu kepada anda, iaitu tadi kita dah cakap tentang phishing scam ini yang mana menurut kajian yang telah pun dijalankan oleh LPPKN daripada tahun 2020 hingga tahun 2021, ini adalah tinjauan umum berkaitan tentang COVID-19 ini terhadap institusi keluarga yang mana penggunaan teknologi digital semakin meningkat. Maklumlah ramai juga dalam kalangan kita yang masih lagi bekerja dari rumah, work from home, anak-anak pula walaupun dah ada di negeri-negeri fasa 4 yang dah mula kembali ke sekolah, tetapi ada sesi-sesi tertentu yang masih lagi menggunakan PDPR. Dan hari ini, pada malam ini, kita juga berkomunikasi secara maya dalam talian. Dan kalau kita lihat penggunaan teknologi ini juga sememangnya banyak memberi kesan yang positif, tetapi adakah sebenarnya apabila kita menggunakan teknologi digital ini, maklumat-maklumat peribadi kita ini adalah selamat? Dan ini juga sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda kerana dalam kesibukan kita ataupun kita teruja dengan teknologi hari ini, ada juga dalam kalangan masyarakat kita yang telah pun tertipu ribuan, puluhan, malahan ratusan ribu ringgit kerana maklumat peribadi mereka telah pun dipancing. Apa tu dipancing ataupun phishing account? Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda pada malam ini bersama dengan 3 figura hebat panelis yang akan bersama dengan kita yang telah pun bersedia dalam talian ketika ini, 3 orang individu ini. Kita nak perkenalkan yang pertama, kita bersama dengan Encik Harmi Muhammad iaitu Ketua Bahagian Keselamatan Rangkaian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Assalamualaikum, apa khabar Cik Harmi? Waalaikumsalam. Sihat ya Cik Armi? Ya, sihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Belakang ada bunyi mercun? Tak ada. Tak ada. Okey, manalah tahu kan esok kan ramai esok kan bagi penganut agama Hindu nak menyambut Deepavali kan, jadi pastinya meriahlah juga di setengah kawasan kan dengan bunyi mercun. Ada yang kita ni satu keluarga Malaysia kan, ada yang dah hantar kuih dan sebagainya. Tergelak Cik Zabri. Dan kita juga nak perkenalkan kita bersama dengan Ketua Jabatan Forensik Digital Cyber Security Malaysia CSM iaitu TS Muhammad Zabri. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Fiza. Cik Fiza apa khabar malam ni? Baik, Alhamdulillah. Cik Zabri masih dekat pejabat jadi tak adalah dengar bunyi mercun Tak, saya dekat rumah sebenarnya. Ada. Oh, dekat rumah ya. Oh, sebab nampak bendera tu nampak semangat ingatkan kat pejabat. Bagus ini yang kita nak semangat kita patriotik keluarga Malaysia ni. Okey. Dan kita bersama lagi dengan seorang lagi panelis kita pada malam ni iaitu Puan Ratna Syairah, iaitu merupakan pengarah eksekutif di Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam Fiza. Khabar baik, Alhamdulillah. Fiza sihat? Saya dengar sihat, Alhamdulillah. Saya dengar Puan Ratna pandai menyanyi, betul ke? Tak, tu semua fitnah semata.
Kita semua omong-omong kosong. Okey, tak apa. Mana tahu sambil kita berita palsu. mana tahu sambil kita berkongsi maklumat-maklumat yang penting kepada penonton-penonton kita pada malam ni, selingan-selingan tu mana tahu Puan Ratna boleh menyanyi sikit ke, hiburkan pendengar-pendengar. Okey. Dan sebenarnya ketiga-tiga figura kita ini, walaupun kita bergurau-gurau usik-mengusik ni, ketiga-tiga figura ini sememangnya merupakan individu-individu yang pakar dalam bidang mereka, yang mana pada malam ni kita nak kongsikan kepada anda apa yang anda perlu tahu tentang phishing account ini. Kerana walaupun kita sentiasa ataupun selalu sebenarnya memegang gadget kita ini, tahukah kita sebenarnya bagaimana cara untuk melindungi diri kita daripada ditipu, dan bagaimana cara untuk kita melindungi diri kita daripada menyebarkan maklumat kita ini kepada individu-individu yang tidak sepatutnya. Kita nak mulakan dahulu kepada Encik Harmi. Kalau kita cakap Encik Harmi tentang aktiviti mendapatkan data menggunakan teknik-teknik tertentu, saya kira bukan sahaja penonton-penonton tetapi saya sendiri sebenarnya masih lagi kurang jelas apa yang boleh kita faham yang dimaksudkan sebagai phishing account ini. Terima kasih Fiza. Sebenarnya phishing ataupun pancing data adalah satu teknik ataupun helah yang digunakan oleh penjenayah. Ya. Untuk tujuan dia adalah untuk mendapatkan maklumat peribadi mangsa melalui penipuan ataupun penyamaran syarikat-syarikat yang menyerupai perkhidmatan dalam talian yang dilanggani oleh mangsa. Maklumat-maklumat peribadi ini contohnya nama, nombor IC, nombor telefon, username, password, kemudiannya akan digunakan oleh penjenayah tersebut untuk melakukan jenayah terhadap mangsa ataupun jenayah-jenayah lain, ya. So dia akan gunakan maklumat ni untuk essentially melakukan jenayah lah, Fiza. Okey. Saya kira itu penjelasan ringkas daripada Encik Harmi tadi, apa yang kita perlu tahu tentang phishing account ini. Tetapi kita nak tanya jugalah kepada Encik Zabri. Kalau kita dengarkan apa yang telah pun dikongsikan oleh Encik Harmi tadi kan, itu antara teknik-teknik yang digunakan. Tetapi bagaimana kita ni nak tahu cara scammer-scammer ni memancing maklumat untuk pengguna kewangan. Sebab kadang-kadang zaman sekarang ni kita pun tak tahu nak bezakan ni, mana satu yang betul ni, mana satu yang tidak kan. Kalau Cik Zabri boleh kongsikan. Okey, Cik Fiza. Saya nak tambah sikit untuk topik kita pada malam ni. Jadi kita jangan terfokus kepada phishing sahaja. Sebenarnya ada lagi istilah-istilah yang seumpamanya. Macam kita ada phishing, phishing tu boleh melalui teks ataupun melalui phone calls. Phone call dipanggil phone phishing. Kemudian ada lagi satu smishing. Smishing guna SMS. Lepas tu ada vishing guna video. So jadi dia ada banyak kategori yang berbeza di mana kategori-kategori ni menggunakan peralatan dan juga teknik-teknik yang berbeza, tapi tujuan dia sama. Which is tujuan dia adalah untuk mendapatkan maklumat macam Tuan Harmi cakap tadi tu, dan selain daripada itu dia nak mendapatkan prospek baru untuk operasi jenayah mereka. Jadi teknik ni kalau kita nak bincangkan, dia adalah something yang subjektif. Jadi dia tengok organisasi-organisasi punya strategi, taktik dia macam mana. Jadi apabila dia melibatkan sindiket ni dia adalah satu organisasi yang terancang. Jadi dia sentiasa mengikut perkembangan semasa. Menggunakan trend-trend yang terkini untuk menarik perhatian pengguna untuk tertarik dengan mesej tersebut. Selain daripada itu, dia juga mengeksploit psikologi asas manusia. Perasaan takut, perasaan cemas, simpati, mudah percaya, tamak, berkeinginan besar, malas, ego dan sebagainya. Jadi dia exploit kelemahan manusia ni, kemudian disokong pula dengan maklumat-maklumat intelligence daripada sumber terbuka, open source intelligence. Dia Google, kita pula selalu post maklumat-maklumat dekat public ni, dia dapat collect maklumat-maklumat ni. So jadi maklumat-maklumat ni dia jadikan dia punya skim untuk melakukan serangan ataupun mencari prospek baru untuk
operasi jenayah dia. Jadi kalau nak tengok contoh taktik ataupun terkini, ya, kalau phishing yang recently yang saya dengar adalah phishing parcel post laju. Sekarang ni kan zaman PKP, zaman orang duduk work from home apa semua, shopping semua daripada rumah. Jadi dia dapat mesej kata parcel dia tersangkut dekat jabat pos, so kena buat pembayaran. Untuk selesaikan pembayaran, saya klik di sini. Jadi bila dia klik je, dia pergi ke phishing punya website, masukkan username, password dan sebagainya dekat situ. Itu untuk phishing, tapi ada satu tapi ada satu taktik lagi, which is yang kita tengok dalam iklan tadi tu, phone phishing. Dia just randomly call and then dia come out dengan storyline yang exploit elemen-elemen takut, simpati apa tadi tu semua tu. Dia menyamar sebagai pegawai bank, penguat kuasa undang-undang. Kemudian dia Cik Zabri? Transfer maklumat supaya dia boleh keluarkan di kemudian hari. Dan ada satu lagi teknik which is yang lebih menakutkan, di mana dia akan hantar file APK ataupun aplikasi mobile, suruh mangsa install dalam phone dia, dalam peranti dia. Ini something yang trend yang baru, di mana kita tengok sedikit-sedikit ni semakin sophisticated, semakin efficient dan semakin produktif dalam aktiviti jenayah diorang. Tadi ada berbagai taktik yang diguna pakai oleh scammer-scammer ni lah, antaranya seperti tadi phone phishing, ada juga menggunakan link untuk ditekan dan juga menghantar aplikasi-aplikasi untuk di-download. Dan saya kira ini memang penting sekali sebenarnya untuk kita dengar dan kita kongsikan kepada ahli keluarga kita, terutama sekali ibu ayah kita yang kita jarang jumpa dekat kampung dan sebagainya. Kadang-kadang mereka mudah terpengaruh dan mudah percaya kan bahawa ini adalah perkara yang betul. Dan tadi bila bercakap tentang website ataupun URL, ini juga yang kita nak tanya kepada Puan Ratna sendiri, sebab kadang-kadang ada juga URL yang kita tengok tu macam URL ni sebenarnya ataupun website ni, betul tak? Tapi sebenarnya ia adalah bukan laman sesawang ataupun website yang betul ataupun yang sebenarnya. Jadi bagaimana sebenarnya Puan Ratna, kami ni sebagai pengguna nak mengenal pasti laman sesawang bank yang betul? Okay, terima kasih Fiza atas soalan tu. Sebelum saya menjawab, saya seperti yang Fiza cakap daripada kajian semasa kita dalam pandemik ini, kita banyak menggunakan digital punya platform untuk kita berkomunikasi. Jadi ini termasuklah juga dalam talian, banking, online banking, online purchasing, banyak perkara yang kita gunakan online. Jadi bagaimana kita nak mengenal pasti URL ataupun link yang sebenarnya, dan saya akan of course it's general, tapi lebih kepada pihak bank lah sebab saya daripada Persatuan Institusi Perbankan Islam. Jadi bermula dengan kita ni ada tabiat, sebab kita dah bijak sangat. Apa je link kita dapat, kadang-kadang kita terlalu cepat untuk menekan pautan tersebut tanpa sengaja, tetapi sebab tabiat kita dah semakin, orang kata apa, we are very fast, kita tekan. Kadang-kadang sebab kita dah terlalu biasa begitu, kita lupa nak check ataupun kita lupa nak make sure yang laman bank ataupun apa-apa message macam tadi Tuan Zabri cakap, ada smishing, ada phishing, ada vishing. So pautan ni boleh dapat dalam banyak banyak channel lah dia datang. Jadi sebelum kita menekan, kita kenalah memastikan bahawa laman web itu adalah ataupun pautan itu adalah pautan yang sebenarnya. Contoh kita akan melihat, katalah kita dapat, dia kata okey, anda apa-apa dia punya tu, anda menang something dan tekanlah kepada pautan ni. Contoh dia kata www.bank.com lah, mana-mana bank bank to you ke. You nampak macam betul, macam bank, tapi sebenarnya font dia ada berbeza sedikit. Dia serupa tapi mungkin dia tak sama. Contoh dia BANK, you nampak macam bank lah, sama. Tapi font mungkin pada A ataupun pada K itu berbeza.
Dan ini pernah berlaku. Sebab scammers ni, penggodam ni mereka lebih advance daripada pengguna. So diorang tahu di mana yang diorang boleh ubah ataupun diorang boleh gunakan supaya kita tak perasan sangat. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai pengguna, terutama kalau kita terima pautan-pautan link yang melibatkan perbankan, kita harus memastikan apa sebenarnya cerita yang disuruh kita link tu dan kita tengok balik. Ataupun kita just ignore. Pada saya lebih baik ignore dan kita cuba semak semula pautan ataupun kita type sendiri. Okay, jadi pertama kita harus semak, make sure that laman web itu ejaannya betul, fontnya betul. Kerana dengan melihat dan membaca pautan yang diberikan dengan betul itu akan mengelakkan kita daripada dibawa kepada satu laman yang mungkin akan menyebabkan kita akan kehilangan wang kita, tanpa sengaja kita melakukan itu. Itu satu. Keduanya, kita kena pastikan ataupun cadangkan ataupun encourage kita hanya link pautan yang ada HTTPS. Sebab HTTP ni iaitu Hypertext Transfer Protocol ni, kalau HTTP, HTTPS kita biasa tengok kan, yang HTTP ni dia adalah satu protokol asas yang digunakan dalam www. So banyak ada, tapi kalau kita notice, kalau kita tekan HTTP tu, kadang-kadang akan keluar kata this is not secured, do you want to continue, kan? Tapi kalau ada HTTPS, S tu bermaksud security, bermakna ada tambahan atau additional security measure yang pada laman yang kita nak masuk tu. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, HTTPS ini tidaklah menjamin 100% anda tidak akan terjebak di dalam pautan yang salah. Sebab ia hanyalah satu ciri keselamatan yang ada yang kita patut perhatikan, kerana dengan HTTPS punya link ini dia akan membuatkan dia akan encrypt. Jadi data-data yang kita share tidak akan dapat dicuri oleh penggodam lah. Itu yang kedua. Dan ketiga, macam yang saya cakap tadi, type sendirilah. Kalau kita nak masuk ke laman bank kita, kita pergi ke laptop, kita type sendiri. Ataupun kita download app bank yang sahih. Janganlah tersalah download. Kan kadang-kadang dah ada kan sekarang banyak yang mobile apps for banking. So kalau you download, make sure kita download yang betul, kita pastikan benda tu semua. This awareness ni penting, ilmu ini penting, dan kita harus kongsi bersama dengan keluarga kita, anak kita. Sebab anak-anak kita ni yang muda-muda generasi baru ni, diorang laju. Kalau diorang dapat apa-apa, diorang tekan. Mak ayah kita pun kita kena share juga, sebab diorang kadang-kadang tak tahu, diorang tekan. Jadi macam itulah yang boleh saya kongsikan, Fiza. Okey, sangat menarik sekali. Saya kira itu antara informasi-informasi yang sangat penting untuk kita ketahui. Kalau boleh saya ulang kembali apa yang dikatakan oleh Puan Ratna tadi. Antara 3 perkara ataupun faktor penting yang kita perlu ada. Yang pertama sekali, kita kena semak laman web ataupun laman sesawang tersebut. Pastikan ejaannya, fontnya yang kadang-kadang nampak sama tapi tak serupa. Pastikan kita semak. Kedua, kita digalakkan menggunakan HTTPS walaupun tidak 100% dijamin, sekurang-kurangnya kita digalakkan untuk menggunakan HTTPS. Dan yang paling penting sekali, type sendiri laman sesawang yang ingin kita ataupun pautan yang ingin kita masuk, itu yang paling penting sekali. Dan tadi Puan Ratna ada sentuh tentang bagaimana kita perlu kongsikan perkara ini kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita. Dan kalau kita lihat pada hari ini Encik Hanwi, penggunaan aplikasi ataupun penggunaan mobile banking dan juga transaksi kewangan ini, kalau kita lihat faktor demografinya secara menyeluruh, tanpa mengira umur, tanpa mengira jantina dan sebagainya. Jadi kalau kita cakap tentang penggunaan transaksi kewangan ini meliputi semua peringkat umur ataupun kebanyakan peringkat umur, tetapi pasti ada golongan-golongan tertentu yang lebih mudah untuk terdedah kepada penipuan phishing ini. Jadi agak-agaknya lah menurut MCMC, data daripada SKMM sendiri, siapa antara golongan yang sering menjadi mangsa kepada phishing ini?
Cik Army boleh unmute? Ya. Okey. Terima kasih. Sebenarnya pada hari ini kita semua terdedah kepada serangan phishing ataupun pancing data ni. Sebab apa yang kita dah bincangkan tadi, sebenarnya penjenayah ni berminat dengan maklumat peribadi. Sebab kita semua ada maklumat peribadi dan juga kita semua kebanyakannya ada menggunakan perkhidmatan dalam talian, sama ada social media, perbankan internet, pembelian dalam talian, messaging application. So kita semua ada maklumat peribadi dan kita semua menggunakan perkhidmatan dalam talian. Dan penjenayah pada hari ini dia nampaknya dia ada target sebab penjenayah pada hari ini lebih kepada they want to target sebanyak mana yang dia boleh, sebab tak semua kita akan terpedaya. Dan kalau dia targetkan lebih ramai orang, maka besar kemungkinan antara yang ramai-ramai itu akan terkena dengan jenayah pancing data ataupun teknik phishing ni. Tadi Tuan Zabri ada mention pasal phishing berlaku melalui pelbagai saluran komunikasi. So pada baru-baru ni ada juga serangan phishing ataupun pancing data yang melibatkan perkhidmatan messaging seperti WhatsApp ataupun yang lain-lain. Dia cuba untuk mendapatkan maklumat peribadi agar dia dapat take over ataupun hijack akaun-akaun messaging ni. So tidak hanya melibatkan perkhidmatan kewangan tapi juga melibatkan lain-lain perkhidmatan yang digunakan oleh orang awam pada hari ini, termasuklah perkhidmatan messaging seperti WhatsApp. Ya, Fiza. Okey, Cik Army, tetapi inilah yang menjadi persoalan dalam kalangan kami pengguna-pengguna ini kan. Bila tadi Cik Army katakan kalau kita lihat tadi phishing ini dari awal tadi Tuan Zabri pun ada katakan yang ada phone phishing dan sekarang ini ada message phishing yang mana orang boleh menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun message dan sebagainya. Tetapi di pihak SKMM sendiri, bagaimana sebenarnya pihak SKMM melakukan yang terbaik sekali bagi memelihara hak-hak pengguna ini, kerana kami sebagai pengguna kadang-kadang kita tak tahu. Tapi apa yang kita harapkan pastinya pihak-pihak tertentu yang dapat membantu kami bagi mengelakkan daripada perkara ini berlarutan ataupun berlanjutan dan daripada pengguna-pengguna ditipu oleh scammer-scammer ini. Cik Harmi. Ya. Okey. Apa yang berlaku pada hari ini, pengguna perlu membuat laporan berkenaan dengan jenayah phishing ini, terutamanya jika ia melibatkan nombor telefon, agar pihak MCMC dapat bekerjasama dengan pihak pemberi perkhidmatan komunikasi dan untuk menyekat nombor-nombor yang digunakan untuk melakukan jenayah ini. Tapi kita perlu bantuan lah daripada orang ramai untuk melaporkan kejadian tersebut. Ya, itu satu. Keduanya, untuk serangan yang melibatkan perkhidmatan perbankan di Malaysia, pihak MCMC juga melakukan tindakan untuk menyekat laman-laman web yang menyamar sebagai laman perbankan bank-bank di Malaysia. Kami bekerjasama rapat dengan pihak bank
di Malaysia untuk mengenal pasti laman-laman web penyamaran ni. Jadi kita ada ambil tindakan untuk menyekat. Orang ramai juga boleh memberikan maklumat yang mereka dapati ataupun link-link kepada laman-laman yang menyamar ni kepada pihak MSFC supaya kita boleh mengambil tindakan menyekat sama ada satu nombor telefon yang tersebut ataupun laman-laman yang menyamar, tidak terhad kepada laman bank, but laman-laman yang menyamar lah, kita akan ambil tindakan untuk menyekat. Okey. Dan itu apa yang dikongsikan oleh Encik Harmi. Tapi kalaulah Tuan Zabri nak ulas sedikit apa yang dikatakan oleh Tuan Encik Harmi tadi, dan kalau kita nak tanya jugalah soalan tambahannya, kalau kita cakap tentang kita sebagai pengguna hari ini, kita tahu menggunakan peranti-peranti kita, telefon, laptop, atau iPad dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita tidak ada kemahiran yang tinggi terhadap IT itu sendiri. Dan adakah sebenarnya setiap maklumat yang ada di dalam telefon bimbit kita ni, contohlah kadang-kadang kita WhatsApp kat mak kita, mak minta nombor IC mak, contoh nak masukkan pembayaran ke ataupun nak masukkan dekat KWSP dan sebagainya, adakah sebenarnya setiap maklumat yang kita ada dalam telefon bimbit kita yang kita hantarkan kepada orang lain boleh dibaca oleh pihak ketiga? Ataupun bagaimana sebenarnya Tuan Zabri? Adakah selamat ataupun sebenarnya kita perlu ada sesuatu untuk kita ketahui? Tuan Zabri, silakan. Okey, untuk masalah ni dia sebenarnya bergantung kepada teknologi, kan? Okey, dan juga taktik dan juga strategi oleh sindiket penjenayah cyber ni. Okey, jadi kalau dia punya motif dia ialah untuk mencuri maklumat. Jadi dia perlu tahu dia nak dapatkan apa yang dihantar, mesej yang dihantar, di type. Tapi kalau kita nak install ataupun nak serang melalui aplikasi tersebut, maklumat-maklumat tu kita tak dapat. Maknanya daripada WhatsApp tu kita tak dapat. Tetapi apa yang dia buat ialah dia akan me-exploit ataupun memperdaya pengguna untuk memasang ataupun install kod hasad, malware ni. So jadi itu taktik yang pertama, itu dia punya entry point dia. So itu yang dia bagi phishing dulu. So strategi dia ialah first hantar phishing. So jadi bila kita klik dia URL tu, bergantung kepada kemampuan penjenayah cyber tu sendiri, kan? Ada yang sophisticated, dia klik dia, masuk je website tu, dia punya peranti tu dah dijangkiti. Dijangkiti oleh malware keylogger. Keylogger ni dia akan berada di belakang browser, di belakang operating system. Jadi dia akan merekodkan apa yang kita type dekat komputer ke dekat peralatan-peralatan elektronik. So, yes, this is very scary. Okey, kita tanya sebab kiranya itu, kalau kita teks macam saya teks kat Cik Zabri macam apa khabar Cik Zabri, dia makan, itu pun boleh lah. Yes, apa yang kita type. Ini nama dia malware tu, nama dia keylogger. So apa-apa yang kita type, dia akan save, dia akan simpan sementara. Jadi bila kita punya peranti elektronik tu berada di dalam keadaan yang kita tak guna, baru dia akan aktif, dia akan hantar maklumat tu. Itu satu teknik. Dan satu teknik lagi, sekejap. Sebab itu yang macam Puan Ratna cakap tadi tu, kalau dapat je pautan yang tak dikenali, kan, jangan buka langsung. Kalau saya sarankan delete je terus. Because you tak percaya, buat apa you nak buka? Kawal diri tu, jangan just for the sake of nak cepat, nak tekan, kan. Okey, teknik yang kedua pula ialah teknik ni lebih canggih dan lebih menakutkan lah, which is yang macam saya cakap tadi tu, di mana pengguna ni telah diperdaya. Dia start dengan kempen yang menakut-nakutkan ni tadi. Lepas tu dia improve. Jadi instead of orang tu bagi username dengan password ke apa, dia nak mudah, dia kata okey, puan, saya akan hantar ada satu program daripada WhatsApp ni, APK file, Android Programmable Kit, APK. APK ni yang kita nak install apps lah dekat phone. So jadi
bila mangsa tu install pasang perisian ni dekat dalam handphone dia ke peranti elektronik dia, tapi pada masa tu dia maknanya ikut arahan je. Dia tak ada fikir apa because of dia takut, because of dia tamak ke apa ke. Dia yang penting dia follow je. Walaupun nanti akan keluar notification daripada Google Store bagi tahu kata okay, this is malicious, this is bahaya kan. Boleh curi data apa semua, tapi nanti dia akan advise tak apa, you klik okay je. So pengguna tu sendiri bagi permission dekat aplikasi mobile tu untuk ada kebolehan untuk akses semua gambar, data, SMS. So senang cerita, peranti elektronik tu dah jadi boleh dikawal terus oleh pihak sindiket penjenayah cyber ni. So jadi apabila dia dapat akses tu, dia boleh copy semua data apa benda semua. So, jadi bila dia dapat maklumat perbankan tu pula, nombor tag nombor akaun apa semua. Jadi bila dia request nombor tag tu akan masuk SMS mailbox dia. Jadi because of dia dah install app mobile ni ada access kepada dia punya mailbox. So penjenayah cyber terus forward tag number yang dia dapat tu, terus forward dan dia delete. Jadi mangsa tak sedar bahawa dia terima tag number. Jadi transaksi tu berlaku tanpa dia sedar, dan akhirnya tahu-tahu je duit dia dekat dalam bank dah habis. So jadi kebolehan penjenayah cyber exploit teknologi ni sangat menakutkan. Dan sebenarnya Tuan Zabri, di media sosial beberapa hari ni ada yang saya terbaca lah, ada kadang-kadang hari ini ramai juga dalam kalangan social media influencer kita yang membuat iklan-iklan pautan-pautan tertentu. Dan apa yang saya terbaca dalam tempoh 2 hari ini, yang mana ada seseorang individu ini mengiklankan sesuatu, dan apabila individu-individu lain tekan kepada link tersebut, mula-mula disuruh masuk duit beberapa ratus ringgit, kemudian tekan lagi disuruh pula masuk duit beribu ringgit. Dan ini yang sebenarnya kita sebagai pengguna daripada awal tadi yang dikatakan oleh Puan Ratna, Tuan Zabri dan juga Cik Harmi, kita kena kenal pasti dan tahu sebenarnya pautan-pautan maupun laman sesawang yang ingin kita log in, ataupun pautan-pautan tersebutlah yang ingin kita masuk. Dan kalau kita bercakap tentang apa yang dikongsikan oleh Tuan Zabri itu tadi juga, sekiranya Puan Ratna kita dah tertekan link-link tersebut, kadang-kadang ibu bapa ni kan balik kerja sibuk nak masak kat dapur, ayah pula ada kelas tazkirah dekat depan komputer. Jadi dia bagilah anak dia main handphone dia. Anak pegang handphone tak sedar, kadang-kadang tak ada password kan, tertekan link yang bukan-bukan, dan ini juga boleh menyebabkan pautan-pautan tersebut di-download secara tidak sengaja. Jadi kalaulah Puan Ratna perkara-perkara sini berlaku kepada penonton-penonton kita yang mana mereka telah pun mendedahkan maklumat perbankan mereka, apa yang boleh mereka lakukan, Puan Ratna? Baik Fiza, kalau kita boleh campur-campurkan apa yang Cik Harmi cakap, apa yang Cik Zabri cakap, sebenarnya sebelum kita cakap tentang kalau dah jadi, kita kena faham sebelum terjadi. Jadi kita kena memastikan kalau handphone kita atau apa juga device kita tiada tiada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan, ya. Jadi masalah sharing ataupun salah kongsi data peribadi itu tidak akan timbul. Jadi kita memang selalu kita kalau dah jadi apa kita nak buat, betul. Tapi malam ni punya perkongsian harapnya para penonton atau pendengar tahu ya, sebelum berlaku kejadian-kejadian yang akan menyusahkan kita, kita ambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan handphone kita tak adalah kita download yang aplikasi yang mencurigakan. Dan kalau cakap pasal anak tadi ya, sekarang ni saya rasa ramailah semenjak PDPR ni anak-anak memang ada handphone sendiri, ada data sendiri. Itu satu keperluan pada masa ini. Saya rasa kita ada macam saya, anak saya rasa saya ada Google Family tu. Saya boleh tahu apa yang dia download dan juga saya boleh lock handphone dia dan dia kena datanglah minta unlock kalau hari-hari yang saya lock dia punya handphone. So there are things like that we can use untuk
memastikan anak kita kalau dia download, kita tahu apa yang dia dah download, kita dapat message. So jadi kalau dah terkongsi data-data peribadi kita ni, apa yang kita boleh buat ialah kita segeralah hubungi bank. Kita dengan cepatnya, dengan pantas ni kita hubungi bank, kita minta dia block lah apa-apa juga account ke apa cakap yang we need to temporary block sebab kita rasa data peribadi kita telah dicuri ataupun a third party dah dapat data tu. Okey, kedua kita buat laporan polis ataupun sebelum kita buat laporan polis tu, sebab mungkin nak pergi laporan polis tu lambat. Jadi kita tukar dulu password, tukar dulu username, ya, kita ubah yang kebiasaan password dengan username tu. Sebab tu kita selalu juga cakap password, username ni semua janganlah guna tarikh lahir, janganlah guna yang mudah-mudah sangat sebab kadang-kadang diorang cuba pun dapat, ya. Jadi yang ketiga adalah go to the balai polis and make a report on whatever yang you dah buat. Dan mungkin di MCMC ke SKMM dia pun ada juga PDRM pun ada juga link ataupun nombor telefon ataupun website yang kita boleh buat aduan apa-apa yang pautan yang kita dapat which kita rasa dia scam, kita boleh share kat situ supaya perkara tu boleh diambil tindakan. Jadi saya rasa kalau dah terlepas tu kena cepat-cepat lah. First thing first is to hubungi bank. Dekat belakang kad, debit card kita tu kadang-kadang ada nombor, bukan kadang-kadang, memang ada nombor. So quickly call. Sebab pernah berlaku pada saya sendiri tapi bukan phishing. Just that my card was hacked. I dapat message penggunaan tak tahulah a company guna USD. Dan saya quickly call the bank freeze saya punya, block saya punya kad. Lepas tu bank kata nasib baik cepat sebab dia ada 2-3 attempt lagi lepas saya dah block the card. Sebab dia tak minta tag, ya. Ada yang transaksi yang dia tak minta pun tag, tak minta pun source code, tapi dia berlaku. Yang tu saya rasa bukan phishing lah, itu ialah hackers ke macam mana kan. Mungkin data saya macam yang Cik Zabri kata dah termasuk kat dalam, kan selalu buat online payment, selalu buat beli barang-barang. Jadi kita memang save kita punya card number. Jadi itu penting. Kita kena hubungi bank, minta bank cepat block supaya tak berlaku apa-apa yang memudaratkan lah kepada akaun perbankan kita. Okey, ini saya nak buka soalan ni kepada Encik Harmi ataupun Encik Zabri lah dan juga Puan Ratna kalau nak kongsikan. Seperti apa yang Puan Ratna katakan tadi. Daripada minggu sebelum-sebelum ni pun saya ada tanyakan juga kepada panelis-panelis yang lain. Maklumlah hari ni kita memang zaman digital. Jarang-jarang. Saya dalam wallet RM10 pun kadang-kadang tak ada. Sebab kita memang menggunakan transaksi semuanya cashless. Kita ke arah pendigitalan. Kita buat online payment dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita beli tiket kapal terbang ke ataupun kita shopping dekat portal-portal fashion, portal online ni, kita masukkan nombor kad kredit kita masukkan semua maklumat-maklumat peribadi kita. Jadi sejauh mana keselamatan itu terjamin sebenarnya bila kita berkongsikan data tersebut. Dan berbalik pula kepada apa yang Puan Ratna katakan tadi. Puan Ratna sendiri pun pernah mengalami masalah sebegitu. Jadi sejauh mana data yang kita kongsikan bila kita buat pembelian ataupun urus niaga dalam talian maupun apa sahaja maklumat yang kita berikan selamat sebenarnya dan menjamin hak kita sebagai pengguna. Siapa yang mungkin nak kongsikan tentang ini? Tuan Zabri. Ya. Okey, biasa jawab. Okey, untuk laman-laman web ataupun platform-platform pembayaran yang popular, selalunya dia memang akan ada audit, akan ada akreditasi. Dia akan mengikut spek ataupun requirements yang ditentukan oleh industri. Jadi kalau tanya saya, in terms of security memang selamat. In fact, diorang nak membangunkan kedai jual beli platform marketplace dekat dalam talian tu bukan satu yang mudah. Dia kena melalui proses yang
terperinci dan juga untuk mendapatkan reputasi dan juga kepercayaan pengguna untuk pengguna. So jadi kalau Cik Fiza tanya saya, memang selamat, don't worry. Tapi yang jadi masalah dia ialah on our side, on the user sides ni. So kalau kita tak ada pengetahuan berkenaan dengan keselamatan cyber, tak ada pemikiran cyber, pemikiran keselamatan cyber, jadi aspek keselamatan tu dekat bahagian kita ni kurang. Jadi kita ni tak selamat dan mudah untuk dieksploitasi, mudah untuk ditipu oleh penjenayah cyber ni. So jadi senang cerita, dia punya pintu masuk dia tu ialah melalui phishing. Daripada phishing, dia akan masuk untuk install malware. Jadi bila dah install malware tu, jadi bila kita buat transaksi kewangan tu, masa itulah maklumat tu dicuri. Jadi apabila dia dicuri, kemudian dia dicuri. So jadi maklumat yang dicuri itu akan dikumpulkan dan dijual di dark web dengan harga $10. Okey. Faham. Okey, baik Tuan Zabri, itu bermakna kita sebagai pengguna pun kena berhati-hati dan kita kena tahulah apa langkah-langkah dan juga cara terbaik untuk kita menjaga ataupun mengawal peranti dan juga data maklumat peribadi kita. Sebab kita terputus bersama dengan Zabri tadi. Because kalau pergi ke bank buat laporan ke apa ke, siasatan akan dibuat. So jadi kalau siasatan tu kelemahan ataupun kesilapan tu di pihak pengguna, memang bank tak akan refund, bank tak akan ganti duit tu. Jadi ini jadi yang ruginya ialah pengguna. Jadi masalah phishing ni the only way untuk kita melindungi diri kita adalah dengan intelligence kita. Kena tingkatkan kesedaran kita, tingkatkan pengetahuan kita. Human intelligence is the best defense against phishing. That's it. Okey, saya suka apa Tuan Zabri katakan tadi tu. Human intelligence is the best? Yeah. To defense against phishing. So itu dia. Daripada apa yang daripada apa yang Tuan Zabri katakan tadi sebenarnya kan, ada sebenarnya berbalik kepada apa yang nak saya kongsikan bersama dengan Puan Harmi sendirilah. Tadi kita dah cakap macam mana human intelligence tu penting sebenarnya, Tuan Zabri kata, untuk kita mengawal ataupun meletakkan satu wall ataupun orang kata perisai daripada diri kita ini ditipu daripada scammer-scammer ni. Jadi ini penonton-penonton kita tanya. Jadi Encik Harmi kalau boleh kongsikan. Jadi apa antara tips terbaik, cara-cara ataupun langkah penggunaan internet yang selamat supaya kita ni tak suka-sukalah lalai, leka, tertekan link kepada individu-individu yang tak sepatutnya. Okey. Sebelum saya kongsikan tips, saya nak tambah sikit mengenai keselamatan data peribadi. Di Malaysia sebenarnya pelindungan data peribadi itu adalah lagi tanggungjawab semua syarikat-syarikat yang mengumpul maklumat peribadi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 lah. So itu adalah menjadi perlindungan kepada pengguna-pengguna di Malaysia lah. Okey. Berbalik pada tips untuk mengelakkan daripada serangan pancing data ataupun phishing ni, pertamanya adalah penting bagi kita memastikan peranti-peranti yang kita gunakan untuk perkhidmatan komunikasi sentiasa diupdate dengan update yang dibekalkan oleh vendor-vendor peranti-peranti tersebut. Sebab seperti mana Tuan Zabri mention earlier tadi, peranti-peranti ni terdedah kepada malware. Jadi penggunaan ataupun upgrade peranti-peranti ni penting sebab vendor-vendor akan memberikan update terbaru
untuk menjaga keselamatan peranti tersebut lah. So make sure that you upgrade your devices. At the same time, dalam masa yang sama juga, kita juga perlu update aplikasi yang kita gunakan. Contohnya macam aplikasi perbankan, dia sentiasa ada update-update yang terbaru. Jadi make sure kita gunakan aplikasi yang terbaru, because dia akan kadang-kadang dia akan menambah ciri-ciri keselamatan lah. Itu yang pertama. Sentiasa upgrade peranti dan juga aplikasi. Yang kedua adalah sentiasa menyoal kenapa anda mendapat komunikasi yang memerlukan maklumat peribadi anda. Adakah itu sesuatu yang kita memang nantikan? Maknanya we are expecting that communications from the bank ataupun perkhidmatan yang lain ataupun tidak. Jika anda ragu-ragu ataupun tidak yakin, jangan klik ataupun layan panggilan ataupun komunikasi tersebut. Hubungi pihak yang menghantar komunikasi tersebut melalui saluran-saluran rasmi. Maknanya hubungi melalui panggilan telefon ataupun email ataupun aplikasi yang rasmi. Jangan layan komunikasi yang unsolicited lah, yang tidak dijangka ni. Ya, so 2 tip yang tadi. Okey. Itu tadi 2 tips yang penting daripada Tuan Harmi sendiri, bagaimana cara untuk kita mengelakkan diri kita ini daripada dipancing ataupun terkena phishing scam ini. Dan Puan Ratna, mungkin Puan Ratna boleh kongsikan sebenarnya adakah selamat untuk kami ataupun kita ini sebagai pengguna untuk kongsikan maklumat peribadi bank ini melalui dalam talian? Silakan Puan Ratna. Okey, selamat atau tak Kalau link itu adalah link yang sahih, saya boleh kata ianya selamat. Kerana pihak bank sendiri dia tertakluk kepada macam yang Encik Harmi cakap, tertakluk kepada PDPA, Personal Data Protection Act, dan juga macam yang Tuan Zabri kata, sebenarnya kalau tak termasuklah dalam phishing tu punya perangkap, adalah selamat. Dan saya yakin bank sebelum dia keluarkan atau kadang-kadang sekarang dah ada ya, boleh apply buka account melalui online, especially semenjak wabak ni. Beberapa perkara lain pun boleh dibuat melalui online, urusan perbankan. Saya yakin pihak bank telah pun membuat ujian-ujian ya untuk security, memastikan security sistem mereka itu sendiri kukuh ataupun mantap untuk digunakan. Dan kita juga bila kita letakkan maklumat, apa benda yang baru yang kita nak buat dekat bank punya website, dia akan minta tag. Kadang-kadang dia akan minta kan, dan akan pergi kepada phone kita. Jadi kita harus selalu update kepada bank phone number kita yang terkini. Kadang-kadang kita lupa. Kita sekarang banyak phone nak pakai. Kita bagi phone number yang dulu kita dah daftar untuk tag. But actually kita dah tak pakai nombor tu. Kita dah pakai nombor lain dan kita lupa bagi tahu bank. Ya, ada yang berlaku ya. Itu selalu berlaku. Kadang-kadang tanpa kita sedari, mungkin kita tak buat dah lama tak buat online, tiba-tiba kita minta tag. Tag tu tak sampai-sampai kat kita. Sebenarnya tag tu dah pergi ke nombor lama yang telah digunakan oleh orang lain yang kita tak tahu siapa. Jadi kita pun itu sedekah kadang-kadang salah. Yalah, macam yang Tuan Zabri kata tadi, apa yang berlaku sekiranya kesalahan itu berada di pihak daripada pihak pengguna kerana kelalaian, kecuaian, perkara-perkara macam inilah kita share data tak betul. Bank tidak akan, dia bukan tak layan, tapi siasatan akan dibuat dan dia akan pastikan itu adalah kecuaian pihak bank, baru dia refund. Jadi pengguna harus, jadi kat sini ya Fiza, saya juga nak tambah, kalaulah pengguna mana-mana pengguna yang terpedaya, terjebak dalam perangkap-perangkap phishing, scammers ni, ada beberapa channel yang mereka boleh pergi untuk minta
pendapat ataupun mengadu. Ya, Okey. salah satunya ialah bank itu sendiri ada bank complaints unit. Kalau dia dah biasa dengan bank tu, dia tahulah dekat dalam website akan ada nak complain apa, contact us tu semua boleh ya. Dan juga kita ada Ombudsman Financial Services, OFS. Di sini pihak pengguna bank boleh pergi dan buat aduan, dan ini adalah macam third party lah yang akan jadi mediator di antara pengguna bank, pelanggan bank dan juga bank. So diorang akan melihat situasi dan kes yang diadukan, ya. Dan ketiganya Bank Negara sendiri dia ada BNM link. So kalau pergi ke website Bank Negara ada BNM link, boleh juga buat aduan di situ, dan Bank Negara akan take it up lah dengan bank itu sendiri untuk bank make investigation. Jadi saya boleh kata ianya selamat kerana pihak bank bertanggungjawab ke atas security. InsyaAllah pihak bank bertanggungjawab ke atas security sistem mereka. Okey, jangan risau, insya-Allah selamat, kecuali macam tadi Puan Ana kata mungkin kita dah terlupa, kita nombor telefon dah tukar lepas tu kan. Dulu nombor telefon tukar. Lepas tu dulu masa bercinta dengan Ahmad, you letak password nama Ahmad. Ahmad tahu pula password you. Nombor telefon dengan Ahmad dulu. Jadi mungkin itu sampai dekat Ahmad. Jadi berhati-hatilah kalau tukar pasangan kekasih, make sure tukar juga data-data tu ya. Jangan sampai kena tukar semua password dan sebagainya supaya tak tahulah ya. Itu kita kena berhati-hati sebab nanti pihak bank tak bertanggungjawab kalau kecuaian itu datang ataupun berpunca daripada kita sendiri. Dan di penghujung perbincangan kita hari ini, Tuan Zabri mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton kita. Ada dua soalan saya nak tanya. Yang pertama, bagaimana kita nak pastikan bahawa peranti ataupun alat yang kita gunakan ini selamat, dan kadang-kadang pengguna ni kita tak tahu tau. Macam tadi kita dengar, kita ada SKMM, kita ada cyber security, kita juga ada pihak bank. Bila kita tertipu ataupun kita menjadi mangsa ni, sebenarnya kita tak tahu kita ni nak report kat siapa sebenarnya. Nak pergi kat bank ke dulu, polis ke dulu, cyber security dulu ke, ataupun kita pergi kat SKMM. Tetapi dari segi prosedurnya tu, langkah pertama kepada siapa yang harus kita pergi kalau kita tahu ataupun kita rasa kita dah tertipu ni, kita dah terkena phishing scam ni. Siapa orang pertama yang perlu kita adukan? Kalau boleh dikongsikan. Okey, Cik Fiza, kalau insiden tu berkaitan dengan bank, of course refer to bank dulu. So jadi pihak bank dia akan memberi nasihat apakah step-step yang akan sepatutnya dibuat. Sebab yang paling penting sekali ialah kita nak verify keadaan akaun kita tu. Terjejas ke, ada berlaku kecurian ke atau tidak. So jadi bila benda tu telah berlaku, and then memang kena buat laporan polis. Kalau laporan polis, boleh report di Jabatan Jenayah Komersial lah. Mana-mana balai polis, refer dengan tim jenayah komersial, dan boleh akan teruskan dengan siasatan. Selain daripada itu, pihak PDRM dia ada juga kumpulkan akaun-akaun yang digunakan sebagai keldai akaun, kan? SMULE, SMULE PDRM. Yang itu pun memang bagus untuk cek bila kita terima apa-apa transaksi yang memang nampak macam real kan. Kita try ambil nombor akaun tu masuk dekat SMULE. Jadi daripada situ kita boleh tahu akaun tu adalah akaun keldai atau tidak. Jadi berdasarkan pengalaman saya dengan pihak PDRM, dia kata punca kenapa mangsa tu sanggup sekiranya dia ditipu scam ni kan, bayar sampai berpuluh-puluh juta apa semua tu, because of dia ada pemikiran ataupun pemikiran dia in denial lah. Dia berfikir bahawa dia tak sangka dia kena, dan dia ditakutkan bahawa sekiranya dia tidak bayar maka dia akan hilang duit yang sebelum tu. So jadi dia terperangkap dalam dilema bahawa yes, dia terpaksa bayar. Because kalau dia tak bayar, dia tak dapat yang duit sebelum tu yang dia dah bayar tu. So jadi itu yang dia snowball, kan? Dia makin lama makin banyak sampailah dah memang tak ada duit. Akhirnya baru dia sedar dia ditipu. So itu kalau awal-awal dah terbayar, dah stop. Duit tu memang hilang dah. So jadi itu untuk apabila menjadi mangsa. Jadi peranan kita adalah untuk memastikan peralatan kita ni selamat. Sebab apa? Because of nowadays kita hidup dalam era digital dan semua benda
cuba untuk dipermudahkan, and then the only interface adalah melalui handphone kita, melalui gadget kita. So kalau gadget kita ni tak selamat, memang whatever data yang ada dekat situ pun memang tak selamat. So jadi macam yang Tuan Harmi cakap tu, kena sentiasa kemaskini dan pastikan perisian operating system dan juga perisian aplikasi tu berada dalam keadaan yang terkini. Sebab apa? Sebab hackers ni dia akan sentiasa mencari kelemahan operating system, mencari kelemahan aplikasi tu. Bila dia jumpa kelemahan tu, dia akan exploit. So jadi sekiranya pihak pembekal, contohnya macam Apple, macam Microsoft ke WhatsApp ke apa ke, Telegram, dia jumpa je kelemahan, dia akan hantar the new version. The new version ni dia akan patch kelemahan tu. So, jadi untuk pastikan kita selamat, yang paling make sure kita update kita punya aplikasi, kita punya OS. Kemudian buang perisian-perisian yang kita tak guna, yang jarang guna lah. Kononnya kita download, kita nak pakai tapi sibuk tak pakai. Itu semua buang. Buat housekeeping. Macam rumah kita, barang-barang tak guna buang. Sama juga, itulah ruang cyber kita hidup dalam phone kita tu, clearkan. Pasang perisian, bila nak download, nak install melalui Google, Apple Store ke, pastikan perisian tu ialah perisian yang telah diperakui selamat. Macam ni kita nak tahu selamat, banyak download dia berjuta-juta, which means that orang dah pakai benda tu and then dia diterima pakai. Lepas tu pasang perisian keselamatan internet sebagai lapisan keselamatan. Macam rumah kita pasang pagar, kita pasang padlock, tapi kita punya laptop, kita punya handphone, kita tak install pula anti malware ke, anti software, antivirus, kan, semuanya berharap kepada perisian-perisian yang free. Perisian-perisian yang free ni dia tak bagus, kan. So jadi at least pasang kita invest, belilah Kaspersky Key internet security RM70, RM80 untuk 1 tahun punya license. Itu adalah untuk melindungi diri kita dan juga keluarga kita. Kemudian awasi data-data kita. Jadi kalau dalam dunia security ni, apa yang paling berharga pada kita? Data itu adalah yang paling berharga, dan data itu kita boleh anggap dia sebagai property. Sebagai, ada bahasa dia, data is the new oil. So data ni yang kita kena protect. Jadi macam mana kita nak protect data kita? Kita kena kenal pasti risiko. Apa yang penjenayah kalau dapat data ni, apa yang dia boleh buat? Kalau dia boleh buat macam-macam, delete tak boleh simpan, kan? Macam mana kaedah kita nak menguruskan? Kalau kita nak simpan, kita kena letak password. Kita kena install apps, bot dan sebagainya. Dan last kali, sentiasa berwaspada bila menggunakan Wi-Fi percuma ataupun Wi-Fi yang kita tak kenal. Public tu lah, kan? This is like public. Kalau pergi ke Starbucks, Starbucks kita consider dia, kita kenal lah. Because kita selalu pergi Starbucks, dapat nombor pun daripada kaunter. Tapi kalau macam dekat mamak ke ataupun dekat mana-mana, ada Wi-Fi free lah. Masuk, lepas tu buat benda, semua benda nak buat transaction. Kalau kita masuk Wi-Fi free tu menggunakan akaun social media kita, akaun social media kita tu berisiko tinggi. Kalau kita buat perbankan, berisiko tinggi. So the best. Because Wi-Fi tu akan connected to access point pada router. Router ni, semua maklumat tu akan melalui situ. Jadi kalau dia dapat tab, memang dia dapat semua benda. So the best approach ialah jangan pakai free Wi-Fi. Janganlah pakai yang free, belilah, kan. Itu lebih selamat. Alright. Guna Baiklah. Tuan Zabri, sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita di pengakhiran masa ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Zabri, kepada Puan Ratna dan juga kepada Encik Harmi di atas perkongsian itu tadi. Dan kalau apa yang Tuan Zabri katakan tadi tu, kan, kita sekurang-kurangnya apa sahaja aplikasi yang ada kat telefon ataupun peranti kita ni, kita kena clearkan cache, betul tak? Sebagaimana bahayanya anda menyimpan gambar-gambar kekasih lama dalam telefon, bahaya juga anda menyimpan aplikasi-aplikasi yang tak sepatutnya. Okey, jadi sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda rumusannya tadi, kan. Kita tak nak sebenarnya akibat daripada kecuaian kita ini,
pancing data dalam senyap, duit lenyap. Ini yang kita kongsikan pada hari ini. Kita tak nak perkara itu terjadi. Jadi apa yang paling penting sekali, kita sebagai individu, kita kena mendidik diri kita untuk menjadi insan yang lebih berilmu dengan melalui pembacaan, menyertai webinar seperti ini untuk sama-sama kita tahu dan kita tak mudah percaya untuk berkongsi sebarang maklumat kita kepada individu-individu yang tidak kita kenali. Jadi buat semakkan dahulu sebelum anda ingin melakukan sebarang transaksi. Macam dikatakan oleh para anak awal tadi, kena semak nombor-nombor website tersebut. Kadang-kadang fontnya salah, ada kecil, ada besar dan sebagainya. Gunakan website yang betul seperti HTTPS dan kalau boleh kita kena type semula. Dan kalau yang paling penting sekali, kalau kita ada rasa ragu-ragu ataupun tak percaya ataupun mungkin tak tahulah betul ataupun tidak, kita boleh hubungi pihak bank ataupun rujuk kepada mereka yang lebih pakar. Kita jangan sendiri-sendiri jadi pakar ataupun pandai-pandai kerana kita ada individu-individu, terutama sekali pihak bank negara yang lebih pakar dan sentiasa bersedia untuk membantu anda dalam segala hal. Okey, yang paling penting sekali kalau anda tahu, anda dengar ataupun lihat ada perkara-perkara sebegini berlaku, apa yang perlu anda lakukan ialah 3S ini untuk kita soal, sekat dan juga sebarkan. Okey, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan kami dari awal sampailah ke hujung sesi webinar kita pada malam ini yang telah pun sama-sama kita bincangkan tentang topik pancing data dalam senyap, duit lenyap. Dan saya kira terdapat banyak perkongsian dan juga tips-tips menarik yang telah pun dikongsikan oleh ketiga panelis kita tadi yang insya-Allah kami harapkan dapat anda jadikan manfaat berguna dalam kehidupan seharian untuk kita sama-sama celik kewangan agar kita tidak tertipu daripada skamer-skamer yang tak sepatutnya. Dan kami juga nak war-warkan seperti biasa, yang mana setiap minggu anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik menerusi kuis mingguan. Okey, jadi kalau anda mahukan sijil, pastikan anda lengkapkan kuis tersebut. Tadi saya tengok dekat Facebook ada orang komen, dia kata sijil minggu lepas belum dapat, tak apa. Nanti kawan saya Ethan dia akan semak semula, dia akan carilah, dia akan update kat anda kat situ ya. Okey, dan kalau anda nak jawab kuis, anda pastikan sekarang ni kalau tengok di laman ataupun di skrin ini terdapat QR code ini, anda boleh snap QR code ini dan klik di pautan ruang komen untuk menjawab kuis tersebut. Jangan risau, yang ini anda boleh klik pautan ni sebab ini memang pautan yang sahih. Okey, ini bukan phishing. Dan pastikan anda jawab dengan segera kerana apa yang kami kongsikan ini tak lama, yang mana pautan ini hanya akan aktif selama 12 jam sahaja. Dan seperti biasa, pemenang setiap minggu akan diumumkan di Facebook Amaran Scam. Dan jadi ini yang nak kami kongsikan kepada anda. Minggu depan kita nak bawakan satu lagi topik yang menarik yang mana kami nak kongsikan topik yang penting juga kepada anda semua, iaitu tentang penipuan e-dagang. Banyak sekarang kan kita beli barangan-barangan dalam talian. Kadang-kadang kita order macam ni, kita yang sampai macam ni. Jadi adakah itu semua kita boleh laporkan dan apakah penipuan e-dagang yang boleh anda ketahui, apakah hak-hak anda juga sebagai pengguna. Pastikan terus bersama kami dalam siri webinar pada minggu hadapan di Facebook Amaran Scam hari Rabu jam 8.30 malam. Okey, dan kan kami juga nak kongsikan kepada anda, bagi anda yang hadir pada malam ini, anda juga sebenarnya berpeluang untuk menyalahkan bakat kreatif anda dengan memenangi hadiah wang tunai dengan menyertai peraduan mereka poster serta e-peraduan mewarna jenayah kewangan. Semak sebelum diperdaya anjuran Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Jadi ikuti dan klik Facebook serta Instagram rasmi BNM MAG bagi mendapatkan maklumat mengenai peraduan ini. Dan insyaAllah kalau panjang umur, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Harmi Muhammad daripada Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia, TS Muhammad Zabri Adil Talib daripada Cyber Security Malaysia dan juga Puan Ratna Syairah Kamaluddin daripada Persatuan Institusi Perbankan dan juga Kewangan Malaysia IB. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih. Cuti panjang kan, jadi hati-hati kalau nak pulang ke kampung ataupun nak pergi ke mana-mana esok. Stay safe, jaga diri. InsyaAllah panjang umur ada rezeki, kita akan jumpa lagi.
Okey, kepada anda penonton-penonton, pastikan temu janji anda bersama dengan kami pada minggu hadapan. Jangan lupa klik like dan share Facebook ini untuk sama-sama kita kongsikan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan anda. Yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan dan semoga ada banyak manfaatnya untuk anda. Assalamualaikum. Bye.